بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusan masjid dan seterusnya, tuan-tuan, perempuan, sidang jemaah yang Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita meneruskan pengajian kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Cuma pada pagi ini saya tidak merujuk kepada hadis riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tetapi saya merujuk kepada hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Kerana apa? Kerana kebetulan pada minggu ini kami menyemak hadis berkaitan dengan al-imarah dalam kitab Sahih Muslim. Imarah ni diterjemahkan, kami terjemahkan tentang kepimpinan, hadis-hadis tentang kepimpinan dalam Sahih Muslim. Jadi dalam grup kami kita banyak membaca syarah hadis, membagi-bagikan pelbagai syarah hadis dan kitab yang lain. Jadi saya nak kongsikan tuan-tuan hadis yang biasa kita dengar. Hadis riwayat Abdullah bin Umar tuan-tuan, terdapat pada bilangan hadis 5167 daripada hadis dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, berbunyi sedemikian. Anna Ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. Subhanallah. Tuan-tuan mati Allah, hadis ini juga terdapat di dalam kitab Sahih Muslim pada topik kepimpinan tadi tuan-tuan. Di bawah satu subtopik, saya bacakan apa subtopik di bawah Sahih Muslim tentang hadis yang kita bacakan tadi, yang juga terdapat pada kitab Musnad bin Hanbal. Imam Nawawi, Imam Muslim telah memberikan satu topik sedemikian dalam bahasa Arab, babu fadilatil imam al-adil wa uqubatil jair wal hassi ala rifqi bir ra'iyati wan nahi an idkhalil masyaqqati alaihim. Kami menterjemahkan sedemikian tuan-tuan ya. Bab tentang kelebihan pemimpin yang adil, balasan kepada orang yang zalim, tuntutan untuk berlemah lembut dengan rakyat, dan larangan membebankan mereka. Larangan membebankan mereka. Subhanallah. Tuan-tuan mati Allah, hadis ini apabila kita rujuk kepada syarah kepada Sahih Muslim ni yang terkenal, iaitu syarah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya nak kongsikan tuan-tuan, walaupun Imam Muslim memberikan satu topik besar tentang pemimpin yang adil, alhamdulillah, balasan kepada orang yang zalim, na'udzubillah, pemimpin ni lawan kepada adil, zalim tuan-tuan ya. Dan dituntut al-hassi 'ala al-rifqi bir-ra'iyati. Kita kena berlemah lembut dengan rakyat, dengan orang yang kita pimpin, dan larangan jangan membebankan mereka. Imam Nawawi tuan-tuan, yang saya nak kongsikan tentang pada pagi ini, yang pertama ada 5 fakta insya-Allah. Sebelum syuruk sikit kita akan berhenti. Pertama tuan-tuan, hadis ini juga berkaitan dengan tanggungjawab.
accountability yang akan dihisap oleh Allah SWT. Ini yang saya nak highlightkan pada pagi ini. Kita tuan-tuan, semua pada kita ni ada tanggungjawab, dan kita pemimpin sebenarnya. Kerana dalam ayat 30 surah Al-Baqarah, Allah telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya berhenti kat situ. Jika tuan-tuan ada terjemahan, tuan-tuan boleh buka. Saya rujuk Al-Qurtubi. Dia punya huraian pada, iaitu Allah menyatakan bahawa Allah berfirman, tuan-tuan, ceritanya Allah berfirman kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, pemimpin. Yang mana dia tugasnya, kata Imam Qurtubi, saya bacakan tafsirnya tuan-tuan, untuk kita dapat feel, kata orang. Imam Qurtubi tafsir, tuan-tuan, dalam ayat 30 surah Baqarah ini, dia ambil pandangan Ibn Abbas wa jami' ahli ta'wil. Dia kata Adam AS, ini kisah cerita Nabi Adam yang dikeluarkan daripada surga. Ramai yang kata ini satu hukuman, tetapi sebenarnya tuan ada hikmah. Kena tengok ilmu dulu, sabar dulu, jangan guna akal semata-mata, kita kena raikan dulu, tuan-tuan. Sebab ulama tafsir ni dia merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang sahih, khususnya yang masyhur, untuk memahami ayat ni. Jadi kita kena raikan dia punya sequence ataupun dia punya tartib. Macam hadis, kita nak terjemahkan, tuan-tuan, kita kena rujuk syarah. Kalau kita terjemahkan ikut bahasa, dia jadi masalah. Baik, kata Imam Qurtubi yang merujuk kepada Ibn Abbas, dia kata Adam AS pada ayat ni, ayat 30 ni, wa huwa khalifatullah fi imda'i ahkami wa awamirih li'annahu awal Rasulullah SAW ila al-ard. Subhanallah. Jadi tujuan yang Allah ciptakan khalifah ni sebenarnya merupakan wakil kepada Allah. Dia menjadi ketua untuk memakmurkan bumi ini, tuan-tuan, untuk melaksanakan dua benda: laksanakan apa Allah suruh dan larang apa yang Allah larang. Tinggalkan apa yang Allah larang. Ada dua benda. Jadi ini memerlukan kepada ilmu. Sebab nak tahu apa yang Allah suruh ni, dalam umat kita, umat Muhammad SAW ini, kita memerlukan Al-Quran, dan kita memerlukan sunnah, dan kita memerlukan ilmu daripada ijma' ulama' untuk kita fahami. Sebab itu, tuan-tuan Allah, poin yang pertama tadi, bila kita menjadi pemimpin, semua kita ni pemimpin. Dalam hadis ini, tuan-tuan, ada 4 manusia. Ini poin yang kedua. 4 manusia yang semua kita ni terlibat. Saya bacakan yang pertama, fal amirul ladzi. Amir ini kami terjemahkan iaitu ketua atau pemimpin, dan amir ini dia menjadi ketua kepada manusia. Yang ini kepada rakyat. Ada manusia yang akan jadi ketua pada ramai orang. Ini merupakan satu sunnah daripada Allah SWT, kerana daripada ayat 30 tadi. Siapa yang dipimpin? Ada 2 jenis makhluk, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Untuk bumi ini, tuan-tuan, untuk bumi ini yang layak memimpin bumi ini adalah manusia, bukan jin. Jadi kalau ada manusia menjadikan jin sebagai sahabat dia dan bergantung dengan jin, sebenarnya dia melawan kepada fitrah itu, sunnah itu. Kita buat jin ni, tuan-tuan, saya pernah ditawarkan oleh guru saya untuk belajar ilmu jin. Saya angkat tangan, saya tak mampu. Jangan main dengan jin, tuan-tuan, janganlah berkawan dengan jin, takut-takut kita jadi hamba jin. Itu aja. Itu pesan ayah saya lah. Tapi bila kita belajar betul lah. Sampai ustaz tu dia kata, Syekh, tak nak belajar ilmu jin. Cukuplah ustaz, ilmu ni pun saya tak boleh nak bawa sana. Baik. Jadi kita manusia ni, kita boleh menguasai, boleh mendakwahkan pada jin, tetapi manusianya kita kena fokus. Macam dalam hari ni yang datang ke masjid Allah ni bukan saja manusia ni. Kalau tahu jin ni, pakat ramai lari. Sebab sebenarnya jin ni tidak perlu ditakuti, kerana dia memang ada, cuma tak nampak. Baik. Jadi apa yang pentingnya, wa huwa mas'ulun anhum. Itu, tuan-tuan.
Ini saya nak fokus. Kata Imam Nawawi, semua ada tanggungjawab, tetapi mas'ul tu bukan tanggungjawab saja, tak akan disoal, akan dihisab, akan di accountability, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keimanan kita. Yang kedua, manusia kedua, ini menarik. Kita ni ar-rajulu, lelaki. Nabi spesifik, lelaki ni juga ketua kepada khusus. Nabi kata kepada ahli rumah tangga dia, ahli keluarga dia, ala ahli baiti. Dan dia ada tanggungjawab. Berapa tanggungjawab suami? Saya tak mau tanya, tuan-tuan boleh listkan. Saya takut terlalu banyak, tuan-tuan. Sebab itu knowledge adalah merupakan asas kepada semua ini. Kadang-kadang kita lupa, tuan-tuan ya. Sebab itu kita kena wajib menghadiri majlis ilmu. Kita kena baca, kita kena berjumpa, berguru, kita kena dengar khutbah. Khutbah kemarin tuan-tuan cerita ni, keluarga Malaysia, alhamdulillah. Jadi mengingatkan kita tentang kenegaraan, alhamdulillah. Baik, kita kembali balik pada cerita lelaki tadi. Lelaki ni kata Imam Nawawi, dia bertepatan juga dengan kepimpinan utama di dunia, dan semua rasul ni merupakan lelaki. Jadi lelaki ini kalau spesifik lagi tuan-tuan, tadi ada ketua, dia menjadi ketua manusia, tetapi dia kena ingat dia ada tanggungjawab yang akan disoal oleh Allah tentang peranannya sebagai pertama suami, kedua bapa, yang ketiga mungkin dia juga merupakan anak di mana ibu bapanya masih ada. Jadi tuan-tuan, berapa tanggungjawab kita lelaki ni? Mungkin 1/4 lagi kita jadi pengurusi masjid, kita jadi ketua ini. Banyak tuan-tuan ni. Lelaki ni memang diciptakan untuk memikul tanggungjawab. Sebab itu kita kena sentiasa sedar kita akan dihisap. Jadi terlalu banyak ni tuan-tuan, perlu yang ketiga. Manusia ketiga, wal mar'atu, muslimat di belakang sana. Jangan kata belakang itu dia ke belakang, tetapi without them kita tak balance. Hati dunia ni tak boleh memerlukan perempuan. Apa kata Nabi? Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha. Jadi wanita itu ialah pengurus. Ini kami terjemahkan. Setelah bincang, baca, nak memutuskan ayat ni tuan-tuan, hampir 15 kepala. Jadi seorang wanita itu adalah pengurus kepada rumah suaminya, ala baiti ba'liha wa walidih, dan juga pengurus kepada anak-anak suaminya. Okey? Dan dia bertanggungjawab ke atas mereka semua. Jadi puan-puan, ibu-ibu kat belakang sana, dia punya level accountability itu sama dengan suami untuk mengharmonikan litaskunu, kata Allah. Rumah tangga tu kena duduk mawaddah warahmah wasakinah, kasih sayang, kita menjadi bermesra, kuat hubungan, mesti tuan-tuan. Kena cari meeting point, jangan cari yang divergent, cari yang meeting point. Kalau divergent itu masalah. Baik. Sebab itu isteri juga tuan-tuan akan ditanya oleh Allah, apakah dia peranannya untuk menguruskan rumah suaminya dan juga anak-anak. Kenapa lelaki tak ada anak-anak tuan-tuan? Itu panjang cerita. Kerana yang menyusukan kita semua lelaki ini ialah perempuan, dan perempuan juga memberi susu kepada perempuan. Hebat kedudukan perempuan, tuan-tuan. Sebab itu ini semua kena ada knowledge, tuan-tuan ya. Sebab itu nanti kita bincangkan. Jadi yang ini ramai orang. Sekarang orang nak tengok ketua, tapi yang jadi subordinate ni yang jadi yang dipimpin ni, ini Nabi kata. Nabi kata seorang hamba itu, seorang employee itu, seorang pekerja itu juga dia sebenarnya pengurus kepada harta majikannya, dan dia bertanggungjawab kepada harta tersebut. Nabi menyebut tentang harta, tuan-tuan, kerana dia akan melibatkan upah, dan upah itu berdasarkan tanggungjawab, kan? Kami orang kerajaan jadi ketua jabatan Nang Batu elon tambahan, tapi berderet tuan-tuan, senarai tugas 15. Dah terima, kena tengok apa lagi dalam minggu ni tak sempurnakan tanggungjawab ni, kena letakkan kat depan, tuan-tuan. Bahawa kita bila menerima amanah tu, kita jadi pekerja, kita dibayar begitu begini. Sebab itu kesemuanya nanti mas'ulun an ra'iyatih,
Jadi rakyat yang memilih ni tuan-tuan. Ini kalau tengok kepada kitab Ahkam Sultaniyah oleh Imam Mawardi tentang bab aspek siasah ini, politik ini juga akan ditanya oleh Allah. Kita memilih, kita melaksanakan, orang yang di bawah pun akan ditanya. Sebab itu kata Imam Nawawi, poin yang kedua tuan-tuan, poin yang kedua ini cukup penting. Keimanan kita kepada kita akan ditanya oleh Allah tentang semua tanggungjawab ini. Bukan semata-mata kalau dia dapati bersalah dia akan tertib ke di dunia ini, unit integriti ke tuan-tuan, SPRM ke, mahkamah ke, tetapi juga kita kena beriman tuan-tuan, kita akan ditanya. Mungkin kat Malaysia, kat dunia ni kita boleh employ tuan-tuan, the best lawyer, dan mungkin kita lepas, tetapi tuan-tuan di akhirat nanti tidak ada lawyer. Semua menjadi saksi, terlalu banyak witnesses yang ada. Seperti kita, lidah menjadi saksi. Kalau Allah tanya begitu begini, kita bohong, lidah akan cakap yang sebenar. Tangan, kalau kita ambil benda tuan-tuan tanpa hak, Allah tanya mungkin kita tak mengaku, tangan akan beritahu. Ini ada dalam Al-Quran. Jadi kita akan memimpin, gunakan otak kita, hati kita dengan iman tuan-tuan untuk bawa kepada ketaatan kepada Allah. Sebab itu ini keimanan tuan-tuan. Saya tertarik tadi bila imam membaca surah kedua dalam rakaat kedua tuan-tuan. Dekat dengan hati saya kerana surah Zalzalah ini tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mari kita tengok tuan-tuan terjemahan dia. Sesiapa yang berbuat baik walau sebesar biji zarah, nescaya akan dilihat dalam amalannya, akan dilihat oleh Allah, akan dinilai oleh Allah. Itu sebesar biji zarah tuan-tuan. Dan siapa yang buat kejahatan sebesar biji zarah, nescaya akan juga dinilai oleh Allah SWT. Tafsirnya banyak. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kita memerlukan amal soleh. Ini saya nak point, saya gembira tadi bila Datuk beritahu lepas ni ada apa? Ada apa, khatam Al-Quran Betul Subhanallah. Jika kita mengetahui dan mengimani segala hadis berkaitan dengan Al-Quran, kita tidak akan tinggalkan Al-Quran. Kita akan masuk majlis Al-Quran. Jika kita beriman kelebihan kita menjadi ahlul Al-Quran, maksudnya kita sentiasa membaca, mentadabur. Saya sedang mentadaburkan ayat 7 dan 8 surah Zalzalah ini tuan-tuan, dengan merujuk juga sebagai penegasan kepada cerita pasal tanggungjawab ini. Sebab itu kita ni semua tuan-tuan, banyak tanggungjawab ini, kita memerlukan amal soleh yang lebih. Dan amal soleh itu kata Allah, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Benda-benda baik ni tuan, dia boleh menghapuskan benda-benda yang jahat, yang mungkin kita lakukan secara sedar ke tak sedar, yang Allah kata tak boleh, kita mungkin tak sedar. Jangan kita anggap bahawa kita ni tak ada dosa lah, perfect lah kononnya, tak ada apa yang saya buat salah orang, bimbang yang dulu-dulu ni tuan-tuan. Sebab itu istighfar ni tuan-tuan, Nabi kata paling tidak 70 kali sehari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Tuan-tuan, ada hadis kenapa lepas salam ni Nabi baca paling tidak 3 kali. Saya selalu ingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, janganlah sombong sangat. Sebab situ Nabi tuan-tuan, dia kata paling tidak 70 kali sehari. Istighfar ni mudah, sebab kita mohon ampun pada Allah. Takut tak? Dulu tuan-tuan mungkin kita dah mula dikira dosa kita ni, dah mukallaf ni, dengan mak kita ke, kita terlepas kata sedangkan mak kita kecil hati. Dan kita tak minta maaf tuan, mak kita pun rasa terbuku hati. Mungkin dia pun ada emosi. Jadi ni tuan-tuan disebut oleh Allah. Fala taqul lahum uffin. Itu. Jadi ini yang kita punya istighfar ni. Takut-takutkan Allah, itu Allah kata tu, jangan berkata kepada ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa pula dia kata, aku tak kisah kau cakap itu ibu bapa yang tak ada ilmu, tak apa. Tapi soal Allah kata jangan cakap. Sebab itu tuan-tuan, istighfar ni perlu.
Nabi beristighfar 70 marrah. 70 ini menunjukkan banyak, lebih 70 pun bagus tuan-tuan ya. Sebab itu tuan-tuan Allah, kerana kita memerlukan amal soleh. Sebab itu ada hadis boleh bertawassul dengan amal soleh ni tuan-tuan. 3 lelaki tu, ingat tak cerita 3 lelaki terpengat dalam gua tu? Nak keluar tak boleh. Mohon pada Allah. Munajat betul-betul ni kita kena sebut amal soleh kita ni. Ya Allah, aku ni dah bela ibu bapa aku ni. Allah bukakan pintu sikit. Yang kedua begitu juga, aku nak buat maksiat tapi aku tak jadi buat maksiat. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kita memerlukan amal soleh yang banyak. Lagi boleh kita buat baik sebelum kita mati, buatlah tuan-tuan ya. Kerana kita memerlukan amal soleh ini sebagai itu. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, saya simpulkan, banyak beberapa huraian begitu, sebab yang disebut oleh Nabi ini juga banyak tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, bahawa persiapan kita untuk menghadapi hisab Allah ini perlu kita buat melalui muhasabah. Ini tuan-tuan pun tahu, kita kena buat on daily basis tuan-tuan ya. Kita kena muhasabah, kata Imam Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Bermuhasabahlah diri kamu setiap hari tuan-tuan ya. Sebab tu istighfar tu kenang-kenangkan kita nak mohon ampun segala dosa-dosa kita yang kita ingat tak ingat ke, teruskan sebab kita ni hamba. Jadi muhasabah ni tuan-tuan, dia merupakan di antara proses harian. Jika tuan-tuan baca banyak kitab dan pesanan ulama, dia muhasabah ni kena buat. Kalau ikut amalan manual ulama tuan-tuan ya, sebab itu di awal pagi ni, macam tadi pukul 4 kita bangkit tuan-tuan ya, kita bangkit tidur, alhamdulillah, kita pergi tandas, uruskan diri, kita ambil wuduk, solat sunat paling tidak 2 rakaat. Jadi sebut alhamdulillah, ambil wuduk, solat sunat, ini 3 ikatan terungkai yang syaitan ikat kita masa tidur. Ini ada hadis tuan-tuan. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kita masa itulah kita meneruskan istighfar kita, baca Quran dan muhasabah, terutamanya apa yang dah lepas. Kalau kata Imam saya lupa tuan-tuan ya, Fathiyakan saya ingat saya dalam bukunya, di malam hari di mana lepas witir, kalau ada satu hadis Nabi tuan-tuan, 3 perkara ni jangan tinggal, kata Nabi. Jangan kita tinggalkan. Pertama, solat duha, solat sunat duha 2 atau 4 rakaat. Jangan kita tinggalkan puasa 3 hari sebulan. Ini nak masuk bulan Safar tuan-tuan, ingatkan 3 hari sebulan kita kena puasa sunat. Ini sunat lah. Yang ketiga, jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Ada satu lafaz kata witir ni, solat sunat witir tuan, 1 ataupun 3 rakaat. Jangan tinggalkan. Jadi kata Fathiyakan, sebaiknya semasa kita witir tu, sebelum kita tidur ni juga tuan-tuan, ingatkan apa yang kita buat pagi tadi, siang tadi, supaya kita akan mulakan sebelum kita tidur ni, mohon pada besok kita berazam untuk kita mulakan yang baik. Ini sebagai satu manual daripada seorang ulama haraki tuan-tuan Fathiyakan ni rahimahullah. Banyak kita dakwah dia. Jadi itu sebabnya tuan-tuan berkata Allah, muhasabah ini kata Imam Nawawi satu benda untuk kita mengingati tanggungjawab balik. Kita kena selesaikan ini, gini, masjid ke apa ke tuan-tuan ya, apa yang perlu kita uruskan secara kolektif mungkin. Kadang-kadang kita kena buat keputusan segera. Decision making ini kita kadang-kadang kena buat segera, jangan terlalu lama. Perlu syura tuan-tuan ya. Perlu kadang-kadang ada ketikanya kita perlu buat, setelah mendengar pelbagai pandangan, kita kena buat ijtihad. Kita buat begini ya. Kenapa tuan-tuan? Kerana muhasabah ni akan menghasilkan poin yang berikutnya tuan-tuan. Dia akan membentuk satu keyakinan dan juga satu, dia panggil rughbah. Rughbah ni macam passion untuk kita memperbanyakkan lagi amal soleh. Dalam tanggungjawab ni tuan-tuan, sebab itu disebut oleh Imam Nawawi, bila kita ada orang bawah kita berlemah lembut dengan orang yang kita pegang, orang yang kita pimpin, dan jangan membebankan mereka. Tuan-tuan mati Allah. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kita peganglah hadis ini
Jangan kita turunkan KPI kita ni tuan sepenuhnya pada orang bawah. Kita relax tak buat apa, kita monitor je. Kita juga mesti bertindak, buat something tuan. Pada saya lah, kita jabatan ada KPI dia, kita serah semua KPI itu pada subordinate kita, sehingga dia terbeban, sehingga dia tu stres, tak tidur ke, lambat tidur ke. Ada manusia yang kita pimpin ni dia tak boleh, dia cepat stres lah. Kita kenal pasti. Nampak cepat stres, kita cari orang lain. Dan kita pun kena buat juga sebahagian itu. Jadi dalam mengarah kepada orang lain, kita kena letak juga kita ni buat apa. Jangan minta maaf lah, fail pun orang tolong baca pada kita tuan. Ini saya tengok depan mata, urus dia, semua urus dia. Jadi dia pergi baca depan bawah je apa ada dalam fail. Oh, saya kata ini dahsyat. Itu pada saya tuan-tuan, Nabi tak buat je. Para sahabat Nabi, khalifah tak buat macam tu tuan. Walaupun mereka tak ada fail disebut, tapi mereka bersama-sama. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tuan, dia pergi memantau belah malam ada tak rakyat dia tak makan. Ini dalam terdapat dalam kitab Aqdiyah Umar. Sayyidina Umar yang kedua pergi siasat dakwaan, kata Muawiyah yang jadi gubernur dekat Syam tu, ada escort, ada kereta ini, dia pergi cek betul keadaan dengan dalam bentuk seorang-seorang, dalam bentuk yang tak ada escort daripada Madinah. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, jadi ketua ini kita kena tahu juga kita punya tanggungjawab utama, jangan membebankan. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, maka yang terakhirnya pada petang, pada pagi ini tuan-tuan, maka hendaklah kita mengingati bahawa dalam kita melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua ni tuan, di sana sebenarnya ada hidayat, ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan, pemimpin yang berusaha menjadi adil baik ni Allah bantu dalam soal memutuskan yang baik. Allah bagi jalan keluar. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, bila kita jadi ketua ni, kita diberi tanggungjawab ni, baik suami ke, baik bapa ke tuan-tuan, kita kena banyak doa kepada Allah. Saya nak melihat satu cerita besar dalam apa yang saya hadapi di dua keluarga saya, baik keluarga saya ke isteri, isu harta ni tuan-tuan. Isu harta pesaka. Kalau tuan-tuan pergi pejabat daerah, dia panggil pejabat pesaka. Dia sebenarnya yalah pusaka apa je, tetapi dia boleh menjadi titik ataupun sebab kepada berpecah. Tuan-tuan boleh terbayang ke satu keturunan cucu ataupun sepupu tak bertegur dengan satu sepupu yang daripada adik-beradik ayah dia hanya kerana tanah. Nah, ini yang saya tengok depan mata lah. Saya tak tahu orang lain, tapi saya rasa bila saya tanya semua lebih kurang sama juga. Jadi orang Melayu ni tuan-tuan, minta maaf, saya muhasabah diri saya juga tuan. Kita kadang-kadang bila dah harta yang ditinggalkan, kita tak guna ilmu untuk kita cari supaya kita bersatu kerana Allah. Sebab itu tuan-tuan, ada ayat tentang miras. Kenapa 1/6 kepada ini, 1/8 kepada ini, 1/2. Sebab itu tuan-tuan, ilmu miras ni kena jadi ilmu keluarga. Ilmu keluarga dalam bentuk berkala. Kenapa tuan-tuan? Dia akan melibatkan persoalan tentang kematian, hutang, tentang hubungan ukhuwah, supaya yang tinggal tu akan menjadi aman, akan menjadi tenteram. Sebab itu ini semua pada saya ada kaitan dengan kepimpinan. Sebab itu antara suami dan isteri tuan-tuan kena bincang bila umur kita makin meningkat, harta kita dah ada, kita ada waris, bagaimana kita nak meninggalkan harta ini dengan baik. Saya kongsikan ini tuan-tuan kerana saya sampai sekarang ni, bila dah saya orang Felda tuan-tuan, kami ada pentadbir tanah. Bila pentadbir tu meninggal, kena lantik pentadbir baru. Kena buat bicara kuasa, bukan sedikit ramai. Kalau anak abang itu ramai, itu ini dia bertambah lagi. Jadi kena buat hubungan. Saya ada grup dengan anak saudara saya.
Anak saya ramai, saya ambil yang sulung-sulung aja. Kenapa tuan kita perlu menjadi bapa saudara yang bertanggungjawab pada pandangan saya? Kerana Allah. Ramai terputus kerana harta ketika hidup, okey. Sebab itu tuan macam ini ada kaitan dengan leadership kekeluargaan. Dengan suami isteri, apa harta sepencarian? Di Malaysia ni tu ada harta sepencarian ya. Walaupun isteri tak bekerja, suami bekerja. Tapi bila ada rumah tuan-tuan, kena ada right. Isteri kena faham apa itu harta sepencarian. Kat Malaysia je ada benda. Walaupun nama hutang tu nama suami, tetapi bila mula hidup, kerana si isteri lah kita boleh bayar hutang dengan tenang, contohnya lah. Jadi ada portion harta sepencarian. Lepas selesaikan harta sepencarian, lepas tu kita memerlukan ilmu faraid, ilmu hibah, nak wasiat ke nak wakaf ke. Kerana ini kalau kita kaitkan dengan hadis terakhir tu, Nabi pesan inilah berkaitan dengan harta. Jadi wal abdu itu dihuraikan ulama lain bukan semata-mata employee, tetapi juga anak-anak yang menjadi entiti keluarga perlulah juga faham. Jangan anak satu ketika mak ayah hidup, dia invest bantu sebuah rumah 30,000. Bila mak ayah meninggal, dia ungkit, rumah ni 30,000 aku bayar, aku ada hak. Itu menunjukkan anak tu tuan-tuan, dia tak faham ilmu faraid. Ketika dah meninggal, tu semua ada hak. Jadi dia tak boleh tuntut 30,000 tu dalam ilmu, dalam faraid dia semasa mak ayah dia hidup. Ini berlaku pada saya, keluarga saya lah. Jadi nak terangkan pada seorang abang pada umur 60-70 tahun tentang faraid ini is not easy. Kalau dia tak bersama majlis ilmu pula, dia tak pergi masjid pula, itu lagi susah. Dia berzikir tentang dia dah invest Allah. Lepas tu kalau kadang-kadang termakan hak orang lain, walaupun sebiji buah rambutan yang ditanam pada tanah yang menjadi pusaka tuan-tuan, kalau ada 6 orang, itu 1/6 tu kita makan. Itu perkiraannya tuan-tuan. Bayangkan. Saya yakin kita ada banyak masalah tentang ini kerana kesedaran. So itu tuan-tuan, menjadi ahli keluarga, ketua keluarga ni pada saya ilmu sampailah ke mati. Jangan kata kita dah bersara ni, kita banyak pengalaman, tapi kadang-kadang kita agak mungkin aspek ni kita kurang. Sebab itu tuan-tuan, jadikan masjid ni tempat kita gali ilmu-ilmu Allah ni untuk kita jadikan keluarga kita ni keluarga yang baik insya-Allah. Kerana apa tuan-tuan, kadang-kadang dalam kes terakhir saya kongsi, ini fakta. Saya baru dapat verify di beberapa sahabat saya yang berada di mahkamah, Dewan Ketua Hakim Syariah tuan-tuan, berapa banyak kes yang meningkat ni tuan-tuan, bercerai, isu perceraian. Suami isteri yang nak bersara ke umur 60 ke, mudah sangat cerai. Dia cerai hari ni, tapi malam tu dia bersama. Lusa dia pergi daftar cerai. Ini banyak kes. Jadi sebelum pergi daftar cerai, dia sempat pula ambil masa bersama, tapi cerai dah lepas. Jadi biasanya pendaftar akan tanya, di antara sensitif, ada bersama tak lepas cerai? Kes macam ni makin meningkat tuan. Rupanya lepas cerai, marilah kita mengingati agaknya, kita bersama pula. Sedangkan lepas cerai dah terlafaz. Tapi besoknya pergi daftar perceraian. Allahu Akbar. Kalau berlaku lekat, tuan-tuan, apa berlaku pada anak? So itu tuan-tuan, ini memerlukan kepada tanggungjawab, accountability. Semoga kita dipandu oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Rumah tangga itu menjadi amal soleh kita tuan-tuan untuk kita menghadapi kematian. Ini soal leadership. Jadi leadership ini memerlukan ilmu. Jadi dalam kita menghadapi sisi hari-hari yang kita tak tahu bila kita nak diambil oleh Allah ni tuan-tuan, paling tidak jangan biarkan anak kita dah besar tapi kita ada aset ni. Jadi kalau tuan-tuan fikir nak jadikan wakaf, maklumkan pada ahli waris dengan terbaik. Kalau nak jadikan sebahagian 1/3 wasiat pun buat dengan yang terbaik. Nak jadikan hebah ke, nak tinggalkan ini dalam bentuk waris ke, faraid ke, jadikan perbincangan dengan baik-baik. Kerana perbincangan inilah tuan-tuan, keredaan inilah yang akhirnya dapat dilaksanakan apa-apa yang baik untuk kita jadi
sadaqatun jariyah. Kalau ada yang kita portionkan untuk wakaf, alhamdulillah. Jadi kesemua ini tuan-tuan adalah berpunca daripada kepimpinan yang Nabi sepesan, bukan saja negara tetapi juga kepimpinan keluarga. Saya rasa sekadar ini dulu. Boleh ya? Kita dah buat sedikit, ada 4 poin, 5 poin tadi. Jadi semoga dapat kita amalkan yang baik tuan-tuan, dan insya-Allah kita menuju kepada keredaan Allah, dan kita bersiapkan diri untuk menghadapi mahkamah Allah nanti di mahsyar dengan penuh yakin, kerana kita dah berusaha seharian untuk menjadi manusia yang baik. Wallahu alam. Mohon maaf di atas kekurangan, semoga ada kebaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.